macam, aku tak boleh tahan apa semua. So saya nampak, ini peluang ni. And saya adalah sembang, kalau sekarang ni kalau kau dapat berapa ringgit kau sanggup bayar? RM10 pun aku bayar. Bisa RM10. Ini sebelum saya balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to rancangan Fikir Luar Kotak. Luar kotak. Betul. Episod 2 jadi Head Tiger ni dia tersasul. Bersama saya Saiful Jamal dalam Think Luar Kotak yang akan membawakan topik-topik marketing, branding, of course business yang bersifat luar kotak. So bagaimana Zahil episod kedua kita ni? Dan jangan lupa Sifu untuk korang semua, jangan lupa untuk subscribe Think Tekan subscribe dan turn on notification. Alright. Macam mana Sifu perasaan jumpa Khabib? Alhamdulillah saya baru balik jumpa Khabib. Cuba tengok kat belakang ni ada Khabib. So satu perasaan yang rasa luar biasa, auranya luar biasa, yang mana memberi inspirasi, memberi motivasi, memberi semangat dan juga memberi satu kekuatan supaya tidak berputus asa dalam perjuangan hidup dan juga bisnes dan juga mendidik usahawan ni. Dan Sifu pun dah nampak macam Khabib sikit sekarang ni. Siap jadi muka depan sini. Siapa Zahil? Ini kita ada guest special iaitu Siapa? Cuba teka. Adakah beliau Khabib? Bukan Khabib dia. Dia bukan Khabib. Dia kebab. Dia ada Kami terbakar sikit. Kami terbakar. Dengan ini kita menjemput kita punya guest istimewa iaitu Shahrukh Khan. Strike Ombak. Terima kasih Hail Tiger. Ni Hail Tiger. Hail Tiger dan juga Sifu. Terima kasih banyak kabar baik. Khabib Fu. So bagaimana Syed? Hari ni sihat? Sehat Alhamdulillah Sifu. So sekarang tengah musim kurang sehat sikit kan. So semua orang minta jaga diri lah. Minta jaga diri. Minat Khabib tak? Saya minat gitu-gitu je lah Sifu. Minat gitu. So tak Dia nak bawa pergi jalan. Dia bukan minat Khabib dia. Dia ni minat lagu-lagu in the style. Satu lagu. Betul. Bagal. Saya lagu Tamil boleh. Satu. Boleh try satu lagu. Tak confident. Lagu Si Faji Tebal. Boleh si Faji Okay, dia. so kalau untuk anda yang tak pernah kenal lagi siapakah Syed ni, boleh cerita sikit tak Syed? Siapa Syed ni dan apa bisnes yang Syed buat? Okay, so Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua subscriber Think Luar Kotak. Jangan fikir lama sangat. Okay. Dia senang je tapi susah Senang je. Tapi macam Zahir pun tersasul kat tadi kan. Okay, so basically saya founder kepada business printing. So nama brand saya adalah Ombak Eksklusif. So actually Ombak ni berasal daripada nama glamour saya sendiri. Oh, Ombak Yes. Tomoy lah. Dia Ombak ni banyaklah reason dia. Satu tomoy, satu saya lari lah apa. So nama ni diberi oleh senior saya. So, bukan semata-mata suka main ombak lah. tak lah. Actually tak ada kaitan pun dengan ombak dekat laut tu, tak ada kaitan pun. Ingat kan Syed ni jenis apa panggil surfing apa tu. Tak pandai pun surfing pun. So ni nama glamour senior bagi. So nama tu melekat dekat bisnes saya. So kalau senior saya yang bagi nama ni, ada dua orang bagi. Dia kalau setiap kali jumpa saya, dia akan cakap, Syed, aku nak royalty lah. Dia panggil saya ombak. Aku nak royalty lah. Kau dah lah guna nama yang aku bagi kan. Tapi so kita makluman semua, Syed Ombak ni buat bisnes printing. Okay, dia print semua kecuali duit je jangan minta saya print. Sebab kalau saya print duit, dia kena tangkap. betul, nanti BNM cari saya nanti. So macam mana bisnes ombak bisnes printing ni bagaimana bermulanya? Mesti ada cerita yang luar kotaknya sebab Bisnes topik kita Think Luar Kotak. Betul. Jadi kita kena share benda yang bersifat luar kotak lah.
Okay, so macam mana saya start benda ni back in 10 years back lah. So masa tu saya study dekat betul. So kita pergi ke belakang balik. So 10 tahun lepas saya study dekat UPM. So bila saya study kat UPM ni, kita student kan. Kita waktu tu of course lah saya dapat PTPTN, saya tak dapat scholar apa-apa. Betul. So saya dapat PTPTN saja. Dan waktu tu kita perlukan duit ekstra untuk perbelanjaan kita. Untuk dating semua. Betul. Bukan anak orang kaya. Tak. Saya bukan anak orang kaya. Saya ayah saya berniaga kedai runcit. Betul Biasa tak? geng-geng mamak orang kaya. Biasanya lah. Biasanya. Tapi saya ni luar biasa. Saya kan luar kotak kan. So saya bukan lahirnya orang kaya tak. Tapi alhamdulillah kita cukup lah. Tapi business printing ni bermula sebelum saya buat business printing, saya ada buat business kacang. Saya jual kacang. Lagi? Saya jual kacang. Kacang tu di UPM lah. Betul, saya jual kacang di UPM. Dan actually saya punya permulaan ni waktu daripada saya kecil lah. Ayah saya buat kedai runcit. Daripada kecil ni kita dah diterapkan. Kedai runcit kat mana tu? Kedai runcit dekat Chowkit dan juga Jalan Tar. Betul sangat, Berlubang jatuh orang tu. Betul. Tapi yang tu kat dalam Majidiyah. Saya kat Jalan Tar. Okey, masa tu tak jatuh lagi lah. Tak jatuh, masih selamat lagi lah. Masih selamat. Okey. So waktu daripada kecil ni saya dah dibiasakan pergi ke kedai ayah. Dari balik sekolah tu habis mengaji, kita akan ada satu rutin pergi kedai ayah tolong. So actually benda tu dah Waktu jadi. umur berapa tu? Waktu tu saya start umur 8 tahun. 8 tahun. 8 tahun betul. Saya 8 tahun masa tu buat apa? Waktu tu tengah lastik ayam je. Pasti ayam kat kampung kan. So sebab kita ni dah duduk bandahan, and kita dah memang orang mamak ni dia ada satu mentality, bila ayah ni buat bisnes ni tak kisahlah mamak ni buat kedai runcit ke, money changer ke, mamak restoran ke, kita memang kita ada culture akan bawa anak-anak ni pergi ke kedai. Seawal usia berapa tahun tu? Actually seawal usia 7 tahun. Tapi waktu tu 7 tahun saya duduk kat Johor. Ayah berniaga dekat Singapura. So susah lah saya nak pergi tolong. Tapi waktu 8 tahun tu ayah dah pindah ke KL. So saya pun memang setiap hari balik sekolah, balik mengaji, saya akan pergi tolong. Okey, sambung cerita. So dekat situ bermula. So minat kita terhadap bisnes lah. Dan bila along the way ni dekat sekolah adalah jual pemadam, jual shaker. Tahu tak dulu ada pensel shaker, tahu tak? Pensel shaker? Shaker. Tahu tak? Siapa tahu pensel shaker? Dia macam kita boleh goncang pensel tu. Yang ada tahu. Yes. Dia macam ada satu besi kat dalam tu. Satu-satu. Yes, kita akan masuk. Dia ada besi kat dalam tu. Kita macam shake. Dia punya Shake. Yes. So saya jual pensel tu, saya jual pemadam, saya jual buku lawak kampus. Ada kampus. Yes, waktu tu dah ada. Waktu saya sekolah darjah 6 form 1 macam tu, dah ada buku lawak kampus. Ayah saya kedai runcit, ada juga kedai buku. Maksudnya kedai yang sama lah, jual buku. So saya ambil, bukanlah ambil saja, maksud bayar lah. Bukan Mipau. Anak pun kena bayar juga. Bayar, kita bayar. Saya bayar dan saya jual dekat kawan-kawan. So saya bukan pau. Macam saya jugalah, Syed. Masa saya sekolah rendah dulu, umur 8 tahun 9 tahun, apa yang saya buat adalah satu, saya jual ni saya jual buah berangan. Okey. Buah berangan buat yang masak dengan pasir. Bukan. Buat gasing. Buat gasing. Buat gasing. Buat berangan kan bentuk macam gasing tu. Kecil-kecil tu kan. Buat berangan. Bukan masak dengan pasir ke tu? Yalah, Itu memang masak. masak. Itu nak masak. Buat mainan. Jual untuk main, pakai digasing. Lepas tu saya jual apa lagi tau. Zaman dulu ada komik dalam makanan ringan kan. Buka tu ada komik. Betul. Yang 5% satu ke, betul? 50 sen kot satu. Cerita apa yang Sipu ingat dalam Tak ingat lah. Dia macam cerita hantu, macam-macam lah. Cerita pahlawan. Okay. Lagi jual pemadam. Okey, Tapi betul. bukan cerita saya sekarang ni. Kita kembali kepada Syed lah. Dah over cerita dia pun. So kita jual pemadam. Dan yang paling saya ingat lah, actually saya takut nak cerita sebenarnya benda ni. Cerita. So Luar waktu kotak tu ni. saya lepas habis sekolah, saya dapat offer untuk pergi ke PLKN. Okay, saya dapat PLKN. So saya dapat PLKN ni dekat Perak, Gopeng. So waktu lepas 1 bulan macam tu, kita dapat cuti, boleh balik kampung. Boleh baliklah ke kampung masing-masing. So balik daripada kampung tu, bila saya masuk balik ke dalam PLKN, saya masuk. Sebab waktu tu saya memang tak isap rokok. Sampai sekarang saya memang tak isap rokok. Saya tak isap rokok, saya tak isap pot, saya tak isap vape, semua tak ada. Vape tak wujud masa tu. Tak ada, waktu tu memang tak ada. So saya tak isap, tapi saya nampak peluang dekat situ. Sebab orang-orang yang perokok tega ni, diorang tangan diorang ni jadi menggeletar bila tak isap rokok. Menggigil. Untuk kepala ke pokok ke? So far tak ada lah. Ada. Just diorang ni rasa macam, aku tak boleh tahan apa semua. So saya nampak, ini peluang ni. And saya buat,
berapa ringgit kau sanggup bayar? Weh, aku bayar. Dia Business cakap, RM10. ini sebelum saya balik. demand dulu, Saya dah check. Saya nampak demand. So saya buat langkah berani mati, balik ke kampung. Bila masuk balik tu, saya beli satu. Tak kantoi lah. Tak kantoi lah. Maksud saya adalah cara saya buat masuk tu. Macam mana cara dia? So, cara tu saya tak boleh share lah. KMU dah tak ada dah sekarang kan. Rasuah So ni. saya bawa masuk tu kata kotak. Lagi satu betul. So saya bawa masuk ke dalam PLKN dan saya jual. Dan yang menariknya, waktu saya beli tu lagi murah daripada Okey. dan lagi mahal. Tapi saya jual lagi mahal. Berapa? Sebab apa? Sebab ni dia lebih panjang. Bukan, sebab dia punya lagi panjang. Berbanding dengan contohlah tinggi ni. Okey. So saya jual ni satu RM8. Maksud tu sebenarnya modal RM1. Tak ada RM1 pun. Waktu tu sen je. Waktu tu sen lagi. Berapa sen je lagi? Betul-betul. RM3.50 je. Satu lebih kurang waktu tu RM7 tak silap. Satu tapi saya jual satu batang RM7. So waktu tu memang Masuk lah. memang masyuk yang teramat masyuk lah. Tapi saya buat sekali tu je lah. Sebab yelah, kita benda tu kan salah kan. But actually apa yang saya nak cerita adalah peluang yang kita nampak. Okay. Dekat situ peluang saya nampak demand sangat tinggi dan harga kita boleh ketuk. Sebab apa? Tak ada orang lain supply. Sebab kita monopoli lah. Kita monopoli dekat situ. Kita one and only supplier kat situ. Geng-geng mamat memang biasa macam tu lah. Boleh dikatakan macam tu lah. Maksud kita pantang nampak peluang yang ada. So kita kan orang selalu cakap kan, mamak ni jangan bagi dia corner sebab nanti dia akan buka restoran. So itu dia corner je dia buka restoran sebab dia pantang nampak corner, tangan dia dah gatal dah. Itu kona. So dia pantang lah nampak peluang kat situ. Kok tu apa bisnes yang halal sikit lah. Okay, halal sikit. Okay, lepas tu saya masuk ke matrik. Masa matrik saya kurang lah buat bisnes sebab setahun dia sangat tight lah kita nak buat bisnes. Tapi adik jugalah. Tapi kecil-kecil saya buat bisnes. Then saya masuk ke UPM. First year saya masuk UPM, saya orang KL. Saya study kat Serdang. So every week saya balik rumah. Bila every week saya Anak bapak. dia actually saya balik rumah ni sebab saya nak tolong ayah saya kat kedai lah. Saya tolong ayah saya dekat jalan tar dengan Masjid India. Betul, jalan tar dengan Chowkit masa tu. Chowkit. Okay, so waktu tu saya adalah suksis tau dekat UPM. Saya tak tahu lah kalau Sifu tahu suksis. Saya tahu sukses je. Suksis ni dia macam palapes lah. Palapes ni untuk askar. Dia suksis ni untuk polis. Polis. Untuk polis. Saya masuk macam dia polis like sukarelawan. So hari Sabtu kita orang ada training sampai petang. Habis je training, saya akan terus balik rumah sebab nak tolong ayah saya. Okey, faham. Dan hari Ahad malam balik semula ke Serdang. Masa tolong ayah tu dapat gaji ke? Yes, ayah saya bagi gaji lah. Bagilah RM10, RM5, RM7. Okey lah, cukup So kan. cukup lah RM20, RM30. So waktu kita dah makin dewasa ni, gaji tu makin naik lah. Waktu kecil-kecil tu sikit lah. Bila dah makin dewasa tu makin tinggi. Dan setiap minggu saya balik ke rumah KL. Dan saya balik semula ke Serdang ni, ke UPM ni, saya akan beli makanan, jajan-jajan. Tu jual balik kat dia. Mula-mula saya tak jual. Saya buat amal jariah. Saya letakkan dalam saya punya almari. Itu rahsia bisnes orang mamat lah. Amal jariah. First kita bagi amal jariah dulu. Kita bagi dulu. Dia bagi commission marketing dulu lah. So waktu tu saya penuhkan saya punya almari tu sebab saya punya bilik dia besar. Bilik saya dapat bilik besar. So saya ada satu almari ni, saya memang letak saya punya makanan tu. Tokan besar. Setiap malam orang akan datang, Syek nak ni Ombak, orang panggil saya Ombak. Memang nama saya Ombak. Orang cakap Ombak, aku nak satu kacang boleh tak? Boleh lah ambil. Aku nak satu kerupuk boleh. So mula-mula tu kita bagi. So bila bagi lama-lama kita fikir aku tiap-tiap minggu beli, orang dah tapau aku saja. So dekat situ saya dapat idea, why not aku jadikan benda ni bisnes. Kedai runcit juga kat situ. Ini kedai runcit, betul. Makanan ringan lah. Yes, kita jual makanan-makanan ringan. Rokok jual tak? Rokok tak jual. Rokok waktu tu senang je, orang nak beli saya tak jual lah. You senang je kan. So dekat situ you senang. So dekat situ saya dapat idea, why not saya bisneskan benda ni. Saya dah tak ada amal jariah lagi. So saya terus beli satu kacang, satu asam apa semua, saya repack balik jadi RM1 satu pack. Okay. Saya letak juga kat bilik. So bila orang datang tu cakap, sekarang aku dah tak ada free lah, kalau nak beli RM1. Orang okey. Sebab benda tu RM1. Murah lah, mampu milik, orang beli. Dan benda tu saya duplicate kepada banyak tempat.
Saya bukan letak dekat bilik saya je. Saya letak dekat bawah blok, saya letak dekat college lain. Ada orang jaga lah. Tak ada orang jaga. Gamble. Ini kira gamble, maksudnya kita buat berani mati. So Itulah rahsia geng mamak. betul. Yang mana dia akan Gamble. gamble. Betul, kita berani. Kenapa berani gamble macam tu? Sebab kita buat bisnes. Kalau kita ada perasaan takut ni, kita tak tahu apa benda ni akan jadi ke tak jadi, kita tak tahu. So kita kena gamble. Sekarang kita selalu nampak orang mamak kadang buka restoran, contoh tak jadi, dia tutup, dia tak akan give up. Dia akan pergi buka tempat lain. Sebab dia gamble. Sebab at least kita ada kepuasan, kita dah cuba benda tu. Tapi tak adalah buka gamble macam tu, adalah ilmu study sikit Betul. lah. So kita study. So macam saya buat apa, saya akan letak satu bekas tu, saya letak 50 kacang dan saya akan letak satu bekas kosong. Dan saya bukan letak kat satu tempat, saya letak dekat 17 tempat. 17 gila. Yeah. So setiap pagi, cuba bayangkan kalau kelas tu pukul 9 pagi, pukul 7 pagi saya dah keluar. Saya akan membawa motor, saya akan letak kacang penuh dekat motor saya tu, saya akan pergi ke satu-satu tempat ni. Ada pembantu ke seorang masa tu? Saya seorang. Tapi yang packing ni saya adalah staff part time saya. Staff part time ni, okay, ini pun best. Staff part time ni, kawan-kawan jugalah, yang student-student juga. Mula-mula saya ambil budak lelaki. Kawan-kawan budak lelaki. Lepas tu tukar sekali. Okey. Tukar perempuan. Dia jadi masalah apa? Kan? Masa packing ni, bila budak lelaki packing, lepas habis satu paket habis ni, dia orang akan dapat 55 paket, 56 paket. Sebab saya memang cakap dengan dia, waktu kau packing, kalau kau nak makan, kau boleh makan je, tak ada masalah. Tapi dia ambil take for granted lah benda tu. Dia terlebih makan. So satu paket ni yang sepatutnya boleh dapat 60 ke 70 ringgit, 70 paket, dapat 50 ke 55 je. So lama-lama saya cakap, tak boleh jadi ikut bisnes aku ni. Saya terus tukar kepada budak perempuan. Budak perempuan ni perfect. Dia takkan makan satu pun. Dia rasa berdosa. So saya ambil. So pekerja saya tu adalah orang yang tukar packing je lah. Tapi untuk tukar nak letak ni saya sendiri. Padahal dia bukan sebab dia tukar pekerja lelaki tu, dia tukar tiba-tiba, tapi dia rasa dia dah ada duit. Sebab tu dia dah tackle perempuan kerja. Waktu tu saya dah ada girlfriend dah. Which is sekarang ni isteri saya dah. Asyik baik. Waktu tu memang dah ada girlfriend. Bila balik nanti. Yes. So lepas tu macam mana berjaya lah bisnes kacang tu? Bisnes kacang tu sangat berjaya dan saya ingat setiap kali saya letak bisnes kacang ni, saya akan letak satu kad. Waktu tu semua DIY, tak ada lah kita nak print cantik-cantik, tak ada. So kita just ambil kotak kosong, carton box yang kotak coklat tu, kita tulis je kacang ombak. Waktu tu saya dah membawa brand ombak tu. Hebat. Kacang ombak RM RM1. RM1 memang. RM1 je jual. Kacang asam adalah 3 jenis kacang. So sehari berapa kutipan jualan? Sehari lebih Ataupun kurang sebulan? Sehari saya boleh dapat lebih kurang 400 ke 500 ringgit. RM100. Which is benda ni rahsia yang orang memang tak nampak. Sebab konsisten. Power of consistent tu sangat penting. Kecil tapi RM500. Kita buat dekat almost 17 ke 20 tempat. At one point tu ada lebih kurang 30 tempat, tapi ada tempat yang bila tak laku ni saya tak buat lah, saya kurangkan. Apa pengalaman paling pahit waktu jual kacang? Okay, pengalaman paling pahit yang saya paling ingat lah sampai sekarang. Kita letak 50 kacang. Okay, kita letak 50 kacang, kita letak satu bekas duit, betul? Then esoknya saya akan datanglah ke tempat yang sama untuk ambil. Saya akan kira. Maksud saya dah rekod tau. Waktu tu memang saya rekod. Okay, college ni, college 17, college 16, college KPZ apa semua, saya rekod. So waktu tu saya ingat lagi satu college. Saya tak nak cakap college mana lah kan. Takut nanti kan viewers kita tengok kan. Saya pergi kat college tu, saya nampak daripada jauh, tinggal satu je kacang lagi. Semalam saya letak 50. So tinggal satu. So bermakna berapa kita dah jual? 49. Logically RM49 kena ada dalam bekas saya, betul? Betul. Saya pun pergilah tengok kan. Tengok kat situ kan. Dalam bekas ada RM1 je. Ada belas kasihan RM1. Ada RM1 je. Kacang pun ada satu. Kacang ada satu baki. Sepatutnya ada RM49, tapi ada RM1 je. Maksudnya RM48 aku dah kena rembat. So saya tak tahulah yang kena rembat ni, adakah kacang yang kena rembat ataupun duit yang kena rembat. Wallahualam, saya tak tahu. So itu pengalaman. Lepas tu tak buat lah, tak letak dah kat college tu. Masih buat juga? Masih buat juga. Masih saya teruskan. Sebab waktu tu, to be honest, saya tak pernah pun haramkan ke apa. Tak pernah. Saya cakap tak apa. Kalau orang sanggup curi kacang ni, betapa susahnya dia. Sebab makanan. So kita bayangkan makanan susah. Makan Maggi tak larat. Sampai kacang, makanan yang masuk dalam badan kita, orang sanggup curi. Maksudnya you betul-betul tak mampu. Saya cakap tak apa. Saya halalkan. You tak
siapa yang tak mampu tu minta direct dengan saya, Ambil. jangan curi. So tak ada. waktu tu saya cakap tak apa, tak ada masalah. Tapi yang bestnya, yang pengalaman manisnya, ada dua benda. Yang kan duit kurang kan, duit Okay. kurang. Then waktu minggu study, kita ada study week. Okay. Dekat universiti ni biasa contohlah minggu depan exam, minggu ni seminggu ni dia akan bagi study week. Waktu study week ni saya still letak juga kacang. Tak okey. Tiba-tiba waktu study week ni duit saya akan ada lebih. Contoh, saya letak 50 kacang. Esoknya saya pergi, kacang habis. Kena ada RM50 betul. Tapi duit ada 70. Macam mana? Duit ada 80. So maksudnya saya fikir apa? Orang-orang yang dulunya mencuri, mengambil tanpa bayar. Dah risau lah sekarang. Dia risau. Sebab Kau waktu tak tu berkat Betul. Ya lama aku dah lari tu ambil kacang ombak ni kan. Memang cerita ni luar kotak. Hair Tiger macam mana Hair Tiger? Okey. Kurang cakap Hair Tiger. Sebab fokus cerita dia memang organ mamak ni kalau bercerita memang Orang tak boleh nak menyampuk kan? Orang tak campur. boleh nak menyampuk. Sama macam kita tengok cerita Hindustan pun memang macam tu. Dia lama walaupun dia pergerakan dia lama kan. Ya, betul. Apa pun cerita yang disampaikan oleh Syed Ombak ni benar-benar luar kotak lah. Betul. So idea-idea bisnes yang kecil tapi sebenarnya boleh diimplement pada Betul. dunia bisnes pada masa sekarang. Betul. Sekarang Contohnya, boleh pakai idea tu. tentang sale point, Betul. sale channel dan Yes. benda yang kecil tapi dia bermain dekat volume. So sangat memberi inspirasi dan kita akan sambung lah sesi Betul. seterusnya Zahir dalam part 2 bersama Syed Ombak. Boleh. Okay. Alright. Jom putus episod kedua.